Alhamdulillah, kembali kita pada sesi kedua tentang istighosah dan tawassul. Jadi Ustaz Engku tadi dah tegaskan bahawa isu pokok bukan asal daripada beliau, ia asal daripada Sahibus Samahah Dr. Mazhar yang menanyakan soalan. Kemudian selepas pada sesi mesyuarat tersebut disebut di dalam ceramah, walaupun mungkin tak sebut nama, tapi semua orang menunjukkan perkara ni pada Ustaz Engku. Jadi Ustaz Engku tadi dah clearkan nama dia, telah clearkan isu tentang istighosah dengan pokok ataupun isti'anah dengan pokok. Bukan Ustaz Engku suruh sembah pokok ataupun minta tolong dengan pokok, tapi ada penjelasan yang kita tengok tadi. Cuma kali ini kita nak bincang tentang tawassul dan istighosah. Kita nak tanya dulu peringkat awal, adakah sama tawassul dan istighosah, Ustaz? Baik, wallahu alam, yang saya lihat daripada apa yang saya baca, yang saya faham, yang saya belajar, ada persamaan daripada sudut kedua-dua istighosah dan tawassul ni sebenarnya adalah sejenis tawassul. Sebab tawassul ni kalau kita lihat dari segi bahasa, dia tawassala, ya tawassalu, tawassulan. Maknanya kita menjadikan sesuatu itu sebagai wasilah. Jadi istighosah ni kalau dari segi bahasa maknanya minta tolong, kerana ghaus tu pertolongan. Jadi istaf'ala, yastaf'ilu ni dia ada elemen meminta, tolak kan. Jadi bila kata istaghasa, yastaghisu, maknanya talabul ghaus, minta tolong. Jadi minta tolong ni kan wasilah. Orang tu nak dapat sesuatu, istilah dia direct, dia minta tolong. So wasilah. Jadi saya tengok sebenarnya daripada satu sudut istighosah tu adalah sejenis tawassul. Tapi bila dari segi penggunaan bahasa, biasanya tawassul dia ada makna tertentu, istighosah dia ada makna tertentu. Sehingga kan tawassul lah di sisi orang yang ikut kepada fahaman Al-Imam Ibn Taymiyah, atau di zaman kita ni kita kata Wahabi lah ya. Cuma sebut Wahabi ni kadang orang sensitif. Oh ustaz ni kalau berceramah je asyik katik Wahabi kan. Jadi kalau Salafi tak apa. Salafi sebab itu yang mereka sendiri nak gambarkan, ikut salah. Tapi kalau Wahabi pun sebenarnya ikut Muhammad Abdul Wahab. Bukanlah satu istilah yang macam musyriki, mubtadi', fusak, fujar, bukanlah istilah macam tu. Istilahnya hanya katakan kamu ni ikut Muhammad Abdul Wahab dari segi manhaj. Tapi itulah yang mereka ini mengatakan tawassul. Yang terpelajar lah, yang tak terpelajar tu dia bantai syirik semua. Tapi yang terpelajar kata dia tawassul ni kalau dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Adapun kalau tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, iaitu khilaf kata dia. Yang rajih adalah haram. Yang rajih kata mereka adalah haram. Whereas kalau istighosah dengan orang mati, jelas mereka kata syirik akbar. Maknanya dalam konteks penggunaan tawassul lain, mereka pegang hukumnya haram. Istighosah syirik, bukan setelah haram, syirik, jadi kafir, keluar dari Islam. Maknanya tawassul dan istighosah tu dari segi penggunaannya dua benda yang berbeza. Jadi kalau kita boleh sebut sebagai am dengan khusus lah antara tawassul dengan istighosah. Ya, nampak macam tawassul tu lebih am. Maknanya istighosah ni adalah subset kepada tawassul daripada sudut penggunaan bahasa lah. Tapi daripada sudut perbincangan nampaknya tawassul satu hukum, istighosah satu hukum yang lain. Jadi kalau begitu tawassul dari segi nafs ada banyak sebenarnya. Dari segi nafs tentang tawassul, ada 3 pemuda yang tawassul nak keluar daripada gua. Ada yang Nabi ajar tawassul hadis Uthman bin Hunayf dan sebagainya. Jadi tawassul macam Ustaz ada sebut tadi, ada tawassul yang disepakati, ada yang tidak. Yang mana yang disepakati? Okey, tadi kan Ustaz Hazar sebut tentang tawassul 3 pemuda dalam gua tu kan. 3 orang yang terberangkat dalam gua, peding umat yang dahulu lah. Tapi ada dalam hadis Nabi SAW. Sebenarnya ini menunjukkan bahawa bukan semua jenis tawassul ada pertentangan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, bukan. Tawassul yang ada kesepakatan, misalnya tawassul bi asma'illahil husna. Kita nak dapat satu hajat, kita sebut nama Allah. Misalnya nak rezeki ya Razzaq, nak ilmu ya Alim, nak supaya kita tu bertempat dengan musuh ya Jabbar, ya Qahar. Itu Wahabi pun kata okey. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh, sama. Di sisi kita tawassul dengan amal soleh boleh. Ya Allah, datangku satu masa dulu aku pernah buat macam ni. Kalau itu amal soleh di sisimu, kau sembuhkanlah aku daripada penyakit ni misalnya. Itu Wahabi pun kata okey, kita pun kata okey.
Cuma yang pelik bila bergerak daripada tawassul dengan amal soleh kepada tawassul dengan orang soleh. Kat situ sudah ada kekeliruan. Dan kekeliruan itu ada dua level lah. Yang saya perhatilah dalam dunia media sosial ni kan, kita berinteraksi dengan macam-macam orang. Level yang pertama, level orang jahil lah di kalangan orang yang sudah terpengaruh dengan Wahabi tapi dia jahil. Dia kata syirik. Istighosah dengan orang soleh ni syirik. Kenapa? Kerana orang soleh itu kan makhluk. Bila kamu tawassul dengan orang soleh, kamu menjadikan makhluk sebagai wasilah. Atau dalam kata lain, kamu menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Suatu kamu yang tak direct. Tiba-tiba kamu ambil makhluk sebagai perantaraan. Ni syirik, kata dia. Jadi sebab itu saya kata dia orang jahil, sebab jelas batil. Sebab dia sendiri terima tawassul dengan amal soleh. Jadi amal soleh, orang soleh dua-dua makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Jadi apa justifikasi tawassul dengan satu makhluk namanya amal soleh? Boleh, bagus, itu sunni, tawassul yang sunni. Tawassul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, syirik. Tak mungkin. Kalau syirik, dua-dua syirik. Kalau tak syirik, dua-dua tak syirik, sama-sama makhluk. Jadi untuk lebih jelas, maksudnya mereka terima tawassul dengan amal soleh, tapi mereka agak isu dengan tawassul dengan orang soleh. Betul. Jadi mereka tak ada satu pertimbangan yang jelas antara dua ni. Mereka ada pertimbangan, tapi pertimbangan mereka ni keliru lah. Tidak dari segi syariatnya tidak justify. Okay, yang tadi kita pilih orang jahil. Okay. Sekarang ni kita ambil yang di kalangan yang terpelajar, di kalangan mereka yang berpegang bahawa tawassul ni ada isu. Mereka berpegang macam ni. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Maknanya misalnya kita pergi pada orang soleh, tolong doakan saya. Jadi itu boleh. Kita tawassul dengan dia dan dia angkat tangan berdoa, atau tolong aminkan doa saya. Macam itu boleh. Tapi kalau orang soleh tu dah meninggal dunia, tak boleh. Misalnya kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi-Mu, Nabi dah wafat. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani. Tak boleh, sebab Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia. Jadi kat situ kita timbul persoalan. Kenapa ada beza ni? Sebenarnya yang jadi idola mereka, Imam Ibn Taymiyah juga tak ada dalil. Kenapa tak boleh dengan orang mati? Hanya dia kata saddan li zari'ah. Ini jalan membawa kepada kesyirikan. Sekian lama orang bertawassul dengan orang meninggal dunia, tidak ada yang sampai mensyirikkan. Kerana kalau kita faham konsep tawassul dalam doa ni, sebenarnya ialah menyebut benda yang mulia dalam doa, dengan harapan dengan itu Allah perkenankan doa. Sebut nama Allah mulia. Sebut amal soleh mulia. Sebut orang soleh mulia. Dan kemuliaan orang yang soleh tidak terbatal dengan sebab kematian. So pelik, masa dia hidup boleh, bila dia mati dah tak boleh. Kan keyword dia adalah kesolehan, bukan kehidupan. Kalau keyword dia adalah kehidupan, then might as well kita tawassul dengan sesiapa saja yang hidup. Kenapa kita tak tawassul dengan orang fasik? Kita tak tawassul dengan orang kafir? Sebab tidak ada kemuliaan. Padahal dia hidup. Jadi jelas bahawa asas tawassul bukan hidup mati. Atas tawassul adalah mulia atau tidak mulia. Jadi soleh itu mulia, orang soleh mulia, amal soleh mulia. Jadi mereka sebenarnya tidak ada dalil. Kenapa? Yang Ustaz dah sebut tadi, riwayat daripada sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, tawassulnya orang buta dengan Nabi SAW, Nabi yang ajar. Nabi yang ajar doa tu, Allahumma inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Itu kan Nabi ajar. So tak mungkin Nabi ajar benda yang haram atau benda yang syirik. Lalu mereka akan jawab, itu boleh sebab Nabi SAW masih hidup masa tu. Jadi kita tanya, aina dalil? Sekarang ni dalil tu umum. Nabi kalaulah memang haram bertawassul dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat, pasti Nabi kena sampaikan. Kalau kita belajar dalam bab tauhid, sifat yang wajib bagi seorang rasul adalah tabligh, menyampaikan. Mustahil benda ni haram, Nabi diam. Nabi tak bagi tahu, ini doa macam ni masa saya hidup boleh, tapi saya dah wafat nanti jangan amalkan, haram. Mesti Nabi terangkan. Nabi tidak terangkan. Jadi ini namanya takhsis bidunil mukhassis. Ini maknanya mengkhususkan dalil tanpa ada dalil. Sepatutnya yang umum boleh dikhususkan, kita tahu, tapi bukan khusus sesuka hati. Mengkhususkan kena ada dalil. Bahkan dalil sebaliknya, iaitu Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa ini untuk diamalkan oleh seorang lelaki di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah lama selepas Nabi wafat. Ketiga. Jadi saya tanya macam ni, sahabat Nabi faham boleh tawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat.
Wahabi kata tak boleh. Kamu nak ikut sahabat Nabi ke nak ikut Wahabi? Kalau kita orang yang ada akal, jelas kita ikut sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi tu murid Nabi. Takkanlah ada Wahabi lebih faham tentang tauhid syirik berbanding dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi lebih faham lagi. Jadi mereka okey je ajar doa tawasul lepas kewafatan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang dibawa oleh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yang apa tu, bukan sekat tawasul, bahkan istighosah, kemarau panjang tu kan, yang disebut ya Rasulullah istasqi li ummatik. Itu yang saya tanya Salman Ali, yang dipusing-pusing dia cakap lah itu bukan istasqi, tapi poinnya tetap meminta tolong untuk Nabi doakan sebab Nabi dah wafat. Kalau ikut kaedah mereka tak boleh. Jadi pertama, tidak ada dalil Nabi ajar umum, tidak ada dalil mentaksis. Kedua, bercanggah dengan kefahaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi ajar doa tawassul selepas Nabi dah wafat. Yang ketiga, yang mereka sangkakan dalil, sebenarnya sebaliknya. Mereka sangkakan tawassulnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas. Bila berlaku kemarau, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Kata mereka, itulah dalil tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh, kan Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Baik, pertama kita kena faham, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, tak ada pun Sayyidina Umar kata aku tawassul dengan Al-Abbas ni adalah kerana kami dilarang tawassul dengan orang mati. Tak ada. Itu hanya kefahaman mereka. Dan kefahaman mereka bercanggah dengan apa yang diterangkan oleh Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar ketika menyuruh orang tawassul dengan Al-Abbas, Sayyidina Umar mengatakan bahawa dahulu Nabi kamu melihat Al-Abbas ni sebagaimana seorang melihat ayahnya sendiri. Maknanya Nabi muliakan Al-Abbas. Maka ikutlah sunnah Nabi kamu. Muliakanlah Al-Abbas. Jadikanlah dia sebagai wasilah kamu dalam doa. Jadi tujuan Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Memuliakan Al-Abbas. Dan Al-Abbas sendiri dalam pidato dia mengatakan, atau dalam doa dia mengatakan, ya Allah, manusia menjadikan aku sebagai wasilah kerana kedudukan aku di sisi Nabi-Mu, bukan kerana Nabi-Mu dah wafat. Jadi ini salah faham, dan ini pun saya lihat taksubnya golongan Wahabi ni kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Jelas-jelas Al-Imam Ibn Taymiyah tidak ada dalil. Bahkan ada kisah bagaimana beliau berhujah dengan Al-Imam Abi Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala tentang isu tawassul ini, kerana saddan li zari'ah. Kerana dia kata kalau orang tawassul nanti orang akan jadi syirik. Dia zari'ah bukan macam itu, bukan hanya sekadar sangkaan-sangkaan. Dia ada kawaid dia. Lalu dihujah, kalau macam tu dipotonglah zakat lelaki. Kerana takut nanti mereka berzina. Kalau tak ada zakat, mereka tak boleh berzina. Jenahlah macam tu. Hanya kerana ada satu remote possibility, maka kita kata sad zari'ah, terus dihukum. Diharamkan orang tanam anggur kerana nanti mereka berarak. Jenahlah kalau macam tu pakai sad zari'ah. Kan ada kawaid dia, bukan sewenang-wenang semata-mata ada remote possibility kita terus haramkan. Jadi itu dia isu tawassul istighosah ni, adakah sebelum ada Ibn Taymiyah okey je, tapi Ibn Taymiyah orang yang terawal yang membantah. Okey, saya ambil peluang mempromosi, minta maaf lah, bukan bagi pihak saya pun, mempromosi ni dengan niat supaya orang faham. Saya tak dapat apa sales percentage ke apa, saya bukan pengarang, bukan penerbit. Iaitu buku yang diterbitkan oleh ARG, Al-Sunnah Wal Jamaah Research Group, penyusun Kiai Nur Hidayat hafizahullah, iaitu istighosah daripada perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah. Kalau nak faham secara ilmiah, tadi ditanya kan tentang hukum tadi. Kalau kita lihat para ulama memang disenaraikan di sini daripada muka surat 24. Petikan kepada ulama yang membenarkan tawassul dan juga istighosah. Bahkan di kalangan salaf, Imam Malik sendiri. Jadi kan Wahabi selalu kata dia Salafi. Salafi maknanya pengikut salaf. Sebab itu saya, kalau siapa perasan lah masa dialog, saya tak tanya dalil lah pada Ustaz Salaman. Saya tanya ada tak ulama salaf. Sebab apa? Sebab saya dah tanya dalil dalam mesyuarat. Dan mesyuarat tu lebih ramai lagi. Yang ada PhD, kan Ustaz Salaman belum ada PhD kan. Taklah saya tidak memandang rendah lah PhD tak PhD. Tapi maknanya kata dalam mesyuarat yang dihadiri oleh belasan orang yang ada PhD pun mereka tidak boleh datangkan satu dalil pun yang mengharamkan istighosah. Maka harapan untuk saya dapat dalil pada Ustaz Salaman tu bagi saya lebih tipis. Jadi saya to straight the point. Saya kata ada tak ulama salaf yang mengharamkan istighosah? Ustaz Salaman kata ada Ibn Aqil. Jadi itu masalahnya, orang kadang tak faham seni debat
dengan kebenaran tu kadang dia tak tally. Dari sini debat tu hebatlah, dia boleh jawab. Dia boleh petik nama Ibn Aqil. Tapi masalahnya ada dua kat situ. Masalah besar. Pertama, tak menjawab soalan. Soalannya, ada tak ulama salaf? Al-Imam Ibn Aqil rahimahullah ta'ala bukan ulama salaf. Yang kedua, lebih besar pada itu, Al-Imam Ibn Aqil tidak mengharapkan istighasah. Bahkan beliau mengajar cara istighasah. Tapi kalau dalam seni debat, orang yang tak tahu apa-apa, wah, tengok Ustaz Saman dah jawab dah. Dia pun belum cek lagi betul ke tak ya? Dan bila kita minta tu, dia nampak menggelabah lah. Dia agak menggelabah. Tapi mungkin oleh kerana kita tidak persu benda tu lebih jauh. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang benda tak relevan. Macam saya pun sekarang diterus, tak baca buku kan. Padahal yang berlaku, yang ditanya Ustaz aku baca ke tidak tu adalah berkaitan dengan isu Ibn Tuman. Ibn Tuman bukan tajuk yang dibincangkan pada masa tu. Yang dibincangkan tajuk Wahabi. Jadi kita baca buku yang kaitan dengan Wahabi. Tapi dah di-troll, datang dialog tak baca buku. Tapi in a way bagi saya, mungkin boleh kata kelemahan saya pada masa itu, saya tidak cut off dari awal. Sebab kadang-kadang kita ada macam-macam tekanan. Sebelum debat pun saya ditekan dengan bagai-bagai macam-macam lah. Orang yang tahu-tahulah masa itu character assassination dilancarkan. Jadi saya tak perasan untuk cut off. Kalau tak, sebenarnya dari segi dialog kita boleh kata ada dalam peraturan. Ada, tapi benda tak ada kaitan, ada kaitan, tak boleh ditanya. Dan sepatutnya saya dah highlight, kata okey, ini kita bukan bincang Ibn Tuman, kita bincang Wahabi. Nak bincang Ibn Tuman, boleh dialog lain misalnya. Tapi kalau kerana kita terikut dengan dia punya rentak tu, jadi boleh dia create persepsi. Dan mereka ni datang dialog tapi tak baca buku. Padahal buku yang disebut itu tidak relevan dengan tajuk. Jadi begitu juga dia sebut Ibn Aqil. Jadi Ibn Aqil bukan ulama salaf. Ibn Aqil juga tidak termasuk yang mengharamkan istighasah. Bahkan kalau kita cek dalam kitab beliau, ada bila menganjurkan cara bertawasul dan istighasah. Jadi ini masalah bagi saya lah. Dialog tu dah bagus, kita boleh berdepan, tapi sepertinya tidak ada kejujuran terhadap kebenaran. Yang penting saya nampak macam betul. Bagi saya yang jadi mangsa adalah umat. Sampai sekarang misalnya umat tidak faham masalah bidah hasanah, kerana mereka terpesona dengan sesi menghentam sehari selepas dialog. Sampai sekarang mereka tak faham. Jadi ada yang datang, Ustaz Engku dulu pun debat dengan Dr. Zaimi pun gagap, tak boleh jawab, kalah, macam itulah. So saya kadang malas, saya cakap okey, tak kisahlah, let's say Ustaz Engku kalah lah. Let's say Ustaz Engku tak perform lah, tak apa. Tapi apa yang faham tentang bid'ah? Tak ada jawab. Dia malas nak tengok video yang berjam-jam. Dia hanya ambil video yang pendek yang memang di frame oleh pihak-pihak tertentu. Yalah, sesuai dengan selera dia. Jadi bagi saya yang jadi bangsa adalah umat. Jadi kita, kalau kita rasa kita menang, kita rasa kita betul, berapa hari kita nak hidup atas dunia ni? But then umat Nabi akan berterusan. Kalau kita jadi ejen menyebarkan kekeliruan atau menghalang kefahaman, bagi saya itu satu kezaliman buat diri kita, kerana berdosa itu akan berpanjangan. Antara sebab Ustaz orang menolak Tauhid 3 ni adalah kerana dalam Tauhid 3 ada elemen takfir dalam orang yang melakukan tawassul dan istighasah. So macam Tauhid uluhiyah, rububiyah. So ada golongan yang bertauhid uluhiyah dan rububiyah, ada yang bertauhid rububiyah saja, tidak uluhiyah. So di situ ada keadaan yang orang Islam pun kafir. Macam mana Ustaz? Itu masalah dengan Tauhid 3 ni, dia bukan salah semua dan dia bukan betul semua. Contohnya Tauhid rububiyah, konsep asas dia adalah kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Itu hanya Allah saja. Yang itu betul. Cuma dalam konsep Tauhid Sifat 20 dia tidak istilahkan Tauhid rububiyah. Dia panggil wahdaniyatul af'al. Mengesahkan Allah pada perbuatan. Jadi konsep itu betul. Istilah beza tak ada masalah. Tapi bila dia mendakwa orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab ada Tauhid rububiyah, ini salah faham, salah tafsir terhadap ayat suci Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang cipta langit bumi, pusing matahari dan bulan, saya mereka jawab Allah. Jadi itulah buktinya mereka bertauhid? Tidak. Itu hanya bukti bahawa mereka tidak ada hujah dalam kesyirikan. Fa anna yufakun. Lalu lepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Maknanya mereka masih berpaling daripada tauhid.
Jadi itu bukan, tidak ada ulama salaf yang menjadikan ayat itu sebagai dalil orang musyrik bertauhid. Kalau ada, datangkan. Kata ikut salaf. Jadi tidak ada. Ayat itu tak membuktikan tauhid. Lepas itulah, tak silap saya, Kiai Hidayat dia kata, kalau orang tu dia mengaku semua kecuali satu semut je dia kata bukan Allah yang kuasai, masih syirik. Apatah lagi orang-orang yang sembah berhala, memang dia anggap berhala dia ada kuasa. Tak mungkin dia orang bertauhid. Tapi itu in a way the worst adalah dia menjadikan orang kafir seolah-olah bertauhid juga. Yang lebih worst adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang betul adalah kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Haram bahkan syirik kalau kita sembah lain daripada Allah. Ini betul. Saya selalu sebut, jangan kata sembah batu lah, sembah pokok, sembah kayu. Sembah Nabi pun syirik. Sembah malaikat pun syirik. Padahal Nabi dan malaikat makhluk yang mulia. Tetapi yang masalahnya, dia menganggap amalan tawassul adalah menyembah. Istighosah adalah menyembah. Ambil berkat adalah menyembah. Jadi ini yang jadi masalah. Misalnya saya petik apa yang jadi masalah puncanya sebagaimana yang dihuraikan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Pertama, puncanya adalah dia meletakkan ayat Quran itu bukan pada tempat dia. Ayat Quran, dan ini memang ciri Khawarij. Yuharifuna ta'wil al-kitab was sunnah, kata Imam Ahmad Sawi. Khawarij ni dia menyelewengkan tafsiran pada Quran dan Sunnah. Bukan ditolak Quran Sunnah. Bahkan nampak macam dia lebih berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tapi tafsir itu diselewengkan. Jadi misalnya kata Imam Ahmad Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala, Syekh Abdul Wahab ni dia ambil ayat Quran yang diturunkan menceritakan perihal orang musyrikin, dia pasang pada orang-orang ahli tauhid. Misalnya waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dan seterusnya. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak adalah yang lebih sesat berbanding orang yang menyeru selain daripada Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan menyeru daripada Allah ni adalah menyembah. Tetapi dia kata tak, kalau kita suruh ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, ni ayat Quran dah cerita ni, kamu ni orang syirik. Ataupun wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, janganlah kamu seru selain pada Allah apa yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepada kamu. Tengok tu, sama geng-geng yang seru Nabi, seru wali ni, ni Al-Quran dah kata dia syirik. Padahal kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kata-kata kitab tafsir semua mengatakan wala tad'u ay wala ta'bud, beribadah, jangan kamu menyembah. Adapun kalau menyeru, tak mungkin dilarang sebab menyeru kita lakukan. Tapi dia kata itu tak apa orang hidup. Loh, kalau menyuruh orang mati syirik, berarti menyuruh orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau begitu menyuruh orang hidup berarti menuhankan orang hidup. Apa beza? Kalau memang menyeru itu berarti menyembah, berarti menyuruh orang hidup pun tak boleh. Kerana menyembah orang hidup haram. Ke boleh menyembah orang hidup? Tak boleh juga. Kalau kita tanya orang-orang yang berfahaman Wahabi atau susah sikit lah kata fahaman Wahabi ni, ramai tak mengaku. Pembela Wahabi lah senang. Pembela ada yang mengaku. Kita cuma nak membela fahaman Wahabi kata dia. Okey lah, membela, okey. Pembela Wahabi. Kan dia pun tak akan kata boleh sembah orang hidup. Kalau kita tanya dia, Abu, biasa nama Abu lah orang dia, Abu ni kan, Abu, Cik Abu, bolehkah kita sembah orang hidup? Tak boleh. Kalau begitu, apa beza dia dengan orang mati? Sama-sama tak boleh sembah. Jadi kalau kamu kata menyuruh orang mati itu menyembah, berarti kamu membenarkan orang menyembah orang hidup. Sebenarnya menyuruh bukan menyembah. Cuma dia akan datang, kenapa pula suruh orang mati dia kan boleh dengar? Siapa kata orang mati tak boleh dengar? Itu kan bercanggah dengan hadis. Dalam hadis bukan kata seruan kita didengar, bahkan derapan slipper kita pun didengar oleh orang mati. Orang yang hadir tu dia kenal siapa yang datang, keluarga dia ke siapa ke. Jadi mereka ni pandai-pandai kata tak boleh dengar. Jadi saya ada ingat satu orang doktor, medical doktor, tapi dia mungkin terpengaruh dengan fahaman Wahabi lah. Sekali dia mempertikaikan tu masa saya kuliah di Masjid Seksyen 13 Shah Alam, Masjid Al-Ikhlas. Kemudian saya kuliah subuh di Kelantan pun dia ada, kata mana-mana dia ada. Kebetulan sebenarnya dia orang Kelantan, tapi masa tu dia ada di Shah Alam. So dia masih bangkang lagi. Dia kata tak boleh suruh minta tolong orang mati sebab alasannya orang mati tak boleh dengar. Jadi saya tengok dia ni doktor, saya fikir, saya pakai logik biasa je lah. Saya kata okey, kalau macam tu kita tak boleh minta tolong lah orang pekak sebab dia tak boleh dengar.
Jadi dia termenung sekejap. Lepas tu dia datang balik. Tapi tak apa, orang pekak tu kan kita boleh buat bahasa isyarat. Jadi dia kata, poinnya adalah dia bukan isu orang mati dengar tak dengar. It's not relevant. Dengar tak relevan. Dah lah sabit dalam hadis bahawa orang mati mendengar. Yang relevan sebenarnya adalah apabila kita meminta tolong kepada wali. Of course minta tolong kepada orang mati ni bukan just anybody. Ada orang dia buat lawak pula. Dia kata, oh kalau minta tolong orang mati, kita pergilah kat kubur doktor tu baru mati. Doktor tolong sembuhkan penyakit saya. Ataupun kita pergi dekat tukang masak, chef tolong masakkan saya Maggi goreng sepinggan. Ada orang buat lawak macam tu. Lawak ni sebenarnya mendedahkan kejahilan dia ataupun kegagalan dia berfikir. Dia sebenarnya secara umumnya istighosah dengan mati ni adalah kerana kemuliaan dia. Jadi kita harapkan orang yang mulia ni bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah perkenankan doa dia. Itu essence of istighosah dengan mati. That's why kita tidak istighosah dengan orang-orang yang bukan wali, bukan nabi. Sebab kita tidak mengharapkan keistimewaan itu ada pada mereka. Betul. Jadi itu asal konsep yang kita katakan istighosah tadi. Jadi kalau kita pergi kubur, kita lah macam ustaz, kalau ustaz pergi kubur, ustaz ambil gambar, ada atau orang lain ambil gambar. Kalau saya pergi kubur, so orang panggil kita ni kuburiyun. So saya dulu pernah lah saya ambil gambar Dr. Mazhar dia di kubur ayah ke mak dia. So kita kata, oh Dr. Mazhar pun geng kami lah, kuburiyun. Sebab bagi kami, kalau kami ziarah, kami tak menyembah, kami tak menyembah, tak mengabdikan diri pada kubur. So dia sekadar ziarah, dia pun ziarah, kami pun ziarah. So kuburiyun lah. So dia marah, dia kata, ni bukan kuburiyun. Kami bukan kuburiyun, kami pergi baca doa ikut sunnah. Ustaz Azhar tahu kenapa dia marah? Sebab istilah kuburiyun di sisi dia tak sama dengan di sisi kita. Di sisi kita, bila kita pergi ziarah, kita ambil gambar ataupun kita tak ambil gambar sekalipun dan kita dipanggil kuburi, kita tahu apa yang kita buat adalah kita hanya pergi berdoa. Kita mendoakan. Istighosah tu mungkin jarang orang buat sebenarnya, walaupun kita kata benda tu harus. Tidak bermakna kita pergi kubur, every time kita pergi kubur kita istighosah. Kan? Biasanya kita pergi kubur, kita mendoakan, baca Yasin dan sebagainya. Jadi itu pahaman kita kuburi. Jadi bila kita tengok dia pun bila kita pergi kubur ambil gambar, kita sama lah kita. Sama-sama kuburi, sama-sama suka ziarah kubur, duduk tepi kubur. Tapi kuburi dalam otak mereka tidak. Itu mungkin sebab dia kemarah. Kuburi mereka bagi dia adalah bermakna penyembah kubur. Ada unsur takfir di situ. Of course. So takfir kan orang. Dia tak tahulah, orang sekarang dia ringan mulut, dia kata kuburiyun, capaliyun. Habib ni kuburiyun, Habib ni capaliyun. Dia ringan, sedangkan di sisi dia maksud kuburiyun atau capaliyun itu adalah penyembah kubur dan penyembah capal. So macam kita dah menyembah berhala lah di sini. Menyembah selain pada Allah kafir. Mana secara tak langsung dia dah kafirkan kita. And that's why dia marah bila Ustaz Azhar post gambar Dr. Mazhar dan Ustaz Azhar buat posting kata beliau pun kuburi. Apalah dia marah sebab bagi dia kuburi itu menyembah kubur. Mana aku pergi sembah kubur pun. Aku pergi ziarah, baca doa ya. Kita pun sebenarnya macam tu. Kita pun tak sembah kubur. Tapi dia macam double standard bila tokoh yang mereka suka ambil gambar tepi kubur, mereka kata itu hanya sunnah saja. Tapi bila tokoh-tokoh habib-habib yang digambarkan di tepi kubur, mereka kata ini penyembah kubur. Ini sikap yang tak bagus lah. Double standard itu masih okey, tapi takfir itu serius. Jadi kalau begitu kita boleh faham, setiap kali tuduhan kuburiyun tu datang, kalau daripada orang awam kita tahulah dia punya kejahilan tu bertingkat. Tapi kalau daripada asatizah mereka, ustaz-ustaz, PhD, doktor, mana-mana lah, yang kata, oh ni kuburiyun, maksudnya dia dah menganggap kita menyembah kubur. Dahsyat. Sebab tu orang tak faham bila kita terangkan kebatilan ajaran Wahabi, mereka marah. Ustaz ni tak habis Wahabi, belapang dada lah. Of course lah kita belapang dada. Sejak daripada dulu kita belapang dada. Dengan Hanafi, Maliki, Hambali tak ada masalah. Masalahnya bila fahaman Wahabi ni dia membawa kepada mengkafirkan.
Jadi macam mana kita nak berlapan dada dengan orang yang mengkafirkan umat Islam? Orang duk sesatkan kita, kafirkan kita, berlapan dada lah orang kafirkan kamu kan macam tu. Dan tidak kena dengan anjuran Nabi SAW, kerana Nabi SAW bila menceritakan tentang perihal Khawarij, Ya. Nabi SAW beritahu kalau baginda masih hidup, nescaya mereka baginda akan perangi golongan ini. Bukan berlapan dada dengan golongan ini. Kalau saya masih hidup, saya akan berlapan dada dengan mereka. Tidak. Nabi SAW sendiri memberi isyarat memerangi. Waqalah kita tidaklah menyeru orang angkat senjata. Sekarang kita memerangi dengan hujah. Nabi pun nak perang dengan orang Khawarij yang suka kafirkan orang. Okey Ustaz, kita nak touchdown dulu. Mungkin Ustaz boleh simpulkan tentang topik kita kali ini. Okey, bagi saya lah, saya seru pada semua umat Islam, sama ada dia ahli sunnah wal jamaah ke, wahabi ke, atau siapa sajalah sekadar orang Islam. Cuba kita fikir sejenak bahawa kita hidup atas dunia ni tak lama. So kenapa kita nak pulun sangat, nak menang, nak dianggap betul? Why not kita ikhlaskan niat kita nak faham agama kita ni dengan kefahaman yang baik, dan kita nak memberi faham kepada orang lain kefahaman yang baik. Itu tujuan kita. Jadi dalam bab tawassul istighosah ni, dia come back pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kadang-kadang mereka tak faham, iaitu tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Bekas itu maksudnya kesan. Maksudnya walaupun kita tak salah kita berobat, tapi kita wajib i'tiqad yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tak salah kita usaha cari makan, kita suap nasi ke mulut kita, tapi kita i'tiqad Allah yang beri kenyang. Jadi sama juga, tak salah kita menyebut nama wali, nama apa dalam doa kita dengan i'tiqad bahawa Allah yang memberikan pertolongan. Dan tak salah kita kata ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, dengan i'tiqad bahawa sebenarnya pertolongan itu adalah daripada Allah. Kalau kata masa hidup boleh, masa dah wafat tak boleh, seolah-olah masa wafat kita sembah Nabi, masa hidup tak apa sembah Nabi. Tak boleh sembah Nabi masa hidup pun tak boleh. Jadi ini kekeliruan yang bermain dalam fikiran mereka. Jadi sebenarnya istighosah dan semuanya adalah asbab. Kembali pada yang tajuk awal tadi. Kalau macam tu, kita minta tolonglah dengan pokok, dengan i'tiqad Allah yang beri. Jadi kena ingat orang yang nak cari kebenaran, orang yang memang nak troll, nak ni, teruskanlah. Kita kata da'hum fi khawdihim yal'abun. Biar pilah daripada main dalam lumpur depa seronok lagu tu, biar pi. Tapi kalau yang cari kebenaran, cuba faham dari segi hakikat istighosah tadi, ia hanyalah asbab saja. Tetapi minta tolong dengan pokok bukan asbab. Sama juga, apa dalil tak boleh makan batu? Ustaz, buat mana ayat Quran hadis yang mengharamkan makan batu? Tak perlulah dalil nak cerita pasal makan batu, sebab batu tu bukan asbab yang orang gunakan untuk kenyang. Tapi kalau dalil haram makan buaya misalnya, dalil haram makan babi, perlu pada dalil. Sebab memang babi ni kalau makan kenyang, buaya kalau makan kenyang. Bahkan mungkin setengah orang kata sedap daging babi. Tak boleh saya, haram makan babi. Mana dalil? Itu logik. Tapi kalau kita kata haram makan batu, mana dalil? Ya tak ada dalil lah, tapi dia bukan asbab. Maka ia akan datang ke mudarat kalau dia makan. Begitu juga, mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Loh, pokok bukan asbab pertolongan dengan cara kamu minta tolong. Jadi kenapa nak perlu pada dalil? Jadi itu yang kadang-kadang mereka tak faham. Jadi sebagai kesimpulan, minta tolong ni ada dua. Satu, asbab. Asbab ni kita akan perhati cause and effect. Yang biasanya begitu, kita boleh usaha ikhtiar supaya dapat result yang sama. Itu nama hukum adat. Yang kedua adalah minta tolong secara hakikat. Minta tolong secara hakikat hanya boleh dengan Allah saja. Haram, bahkan syirik kalau secara hakikat kita menganggap yang lain pada Allah juga memberikan dan sebagainya. Tetapi kalau sebagai asbab, yang Allah jadikan asbab, kita interaksi. Yang bukan asbab, kenapa kita nak buat? Minta tolong dengan pokok, makan batu, ini semua dia bukan asbab. Minta tolong dengan Hajarul Aswad, kan ada ditanya dalam dialog. Saya kata tak boleh, sebab benda itu bukan asbab. Bukan asbab pertolongan. Minta tolong dengan wali boleh, kerana itu asbab. Hakikat semua tak boleh. Bab ni pun mereka dah tak faham dah. Tak faham satu hal, tapi tak mahu faham. Tak nak faham. Tak nak faham. Kalau tak faham, okey. Ada je orang tak faham. Bila kita terangkan, oh macam tu Ustaz, okey, masih Alhamdulillah saya dah faham. Tapi yang tak mahu faham dan mungkin dia rasa dia lebih faham, itu agak satu benda yang challenging lah. Akhirnya kita nak kena rendahkan hati kita. Saya tertarik baru ni, saya terlihat video satu anak muda nama Adam Iman. Dia cerita, mungkin Ustaz Azhar mungkin jemput dia podcast sekali kan. Insya-Allah. Menarik sebab dulu memang kami dah ada
dapat detect dia few years back, weh kata boleh tahan budak ni punya fahaman, macam seolah-olah sokong ISIS. Memang dalam radar lah, maknanya kita bahaya ni kalau pemikiran macam ni. Tetapi alhamdulillah dia berubah. Dan saya tertarik yang disebut oleh senior dia. Senior dia buat posting, dia kata dia dah dapat rasakan bahawa insya-Allah satu masa dia akan berubah. Kenapa? Kerana masa dia berdialog dalam satu isu dengan Adam Iman ni, dia kata Adam Iman ni dia bukan jenis troll, bukan jenis nak hina-hina orang. Dia maudu'iyah, dia bincang topik. So dia harap dengan karakter macam itu satu masa dia akan berubah. Dan alhamdulillah dia berubah. Dan dia ceritalah macam mana dulu dia faham macam ni, sekarang dia dah faham. Jadi yang mana masih dalam kepompong Wahabi tu, mungkin boleh dengar. Betul. Ustaz Hafiz mungkin boleh jemput dia tengok dari sudut pandang dia lah kan. Orang yang pernah, macam Ustaz Angku mungkin kata kau tak faham. Kau tak faham macam kami salafi. Kami cara berfikir tak sama macam kau orang yang ahli bid'ah. Okey, ini macam mana orang yang pernah memandang sebagaimana kamu dulu.